Yang berhormat Menteri Pengajian Tinggi untuk menjawab 30 minit. Terima kasih Datuk Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Datuk Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tangga Batu, Yang Berhormat Setiu, Yang Berhormat Jelutong, Yang Berhormat Kimanis, Yang Berhormat Jerlun, Yang Berhormat Jerai, Yang Berhormat Simpang Renggam, Yang Berhormat Sabak Bernam, Yang Berhormat Tuaran, Yang Berhormat Bacok, Yang Berhormat Batu Gajah, Yang Berhormat Kuala Kerai dan Yang Berhormat Puntian yang mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2021 bagi Kementerian Pengajian Tinggi di peringkat jawatankuasa pada hari ini. Saya yakin semua perkara yang dibangkitkan adalah atas rasa tanggungjawab dan keprihatinan ahli-ahli yang berhormat bagi memperkukuhkan lagi bidang pendidikan tinggi. Secara ringkasnya, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin memaklumkan bahawa pada tahun 2021, sejumlah ringgit Malaysia 14.574 bilion telah diperuntukkan kepada KPT yang meliputi 11.584 bilion ataupun 80.4% untuk belanja mengurus, sementara 2.989 bilion ataupun dalam segi peratusannya 19.6% merupakan peruntukan belanja pembangunan. Dan saya percaya peruntukan besar ini mencerminkan kesediaan dan komitmen pihak kerajaan untuk memastikan penawaran pendidikan tinggi yang lebih berkualiti dapat disediakan kepada rakyat melalui pemekasaan modal insan serta peningkatan infrastruktur yang kondusif. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menjawab pertanyaan mengenai kekurangan peruntukan untuk tahun 2021 UiTM yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Tangga Batu dan Yang Berhormat daripada Sabak Bernam. Isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat berkaitan dengan UiTM iaitu dalam butiran 02100 merupakan satu isu yang sangat dekat di hati saya dan juga di KPT. Sememangnya saya amat mengambil berat tentang hal ehwal UiTM dan juga Universiti Awam yang lain. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, jumlah peruntukan mengurus yang diterima UiTM pada tahun 2020 adalah sebanyak ringgit Malaysia 1.861 bilion. Ini termasuk peruntukan hospital UiTM. Walau bagaimanapun pada tahun ini, pada tahun 2021, peruntukan tersebut telah diasingkan. Ini seperti dalam jawapan saya di peringkat dasar. Secara keseluruhannya peruntukan untuk UiTM pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.736 bilion, manakala peruntukan untuk tahun 2021 adalah sebanyak 1.733 bilion. Seperti juga saya nyatakan di dalam ucapan dasar saya, pengurangan ini akan ditampung oleh pihak kementerian melalui penjimatan dalaman. Tadi Yang Berhormat Tangga Batu ada bertanya apakah maksud penjimatan dalaman oleh pihak kementerian. Kesemua peruntukan yang disalurkan kepada KPT dan sebelum penutupan akaun pada setiap akhir tahun hasil daripada penjimatan dan perbelanjaan berhema akan menghasilkan lebihan. Dan lebihan inilah yang dimaksudkan dengan penjimatan dalaman sesebuah kementerian. Misalnya, pada tahun 2020, KPT telah membuat penjimatan dalam sebanyak 191 juta dan kesemua penjimatan ini telah kita salurkan kepada 20 universiti awam. Selain daripada itu, pada tahun ini pula, kementerian juga telah menyalurkan satu peruntukan sebanyak 78.3 juta kepada hospital UiTM melalui penjimatan juga di peringkat kementerian. Untuk belanja pembangunan UiTM pula, peruntukan yang diterima dalam bajet 2021 adalah lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan peruntukan tahun 2020.
Dalam tahun 2020, UiTM diperuntukkan sebanyak 877.1 juta. Manakala untuk tahun 2021, UiTM diperuntukkan sebanyak 901.42 juta, iaitu peningkatan dia adalah sebanyak 2.77%. Dengan semua langkah, semua tindakan yang diambil ini, saya yakin semua isu yang berkaitan dengan kekurangan peruntukan tahun 2021 kepada UiTM ini akan dapat diatasi. Seperti mana jawapan saya semasa menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan tahun 2021 peringkat dasar, KPT ingin sekali lagi menegaskan bahawa kebajikan dan kelangsungan operasi UiTM adalah menjadi keutamaan di peringkat kementerian. Justru sekali lagi, kementerian memberikan jaminan bahawa peruntukan emolumen kepada kaki tangan UiTM akan disalurkan dan pembayaran gaji dan emolumen kepada kaki tangan kontrak, iaitu dalam butiran 05, 02, 00 akan turut dibiayai oleh pihak kerajaan. Sekiranya masih lagi tidak mencukupi, kementerian akan membuat perbincangan bersama dengan Kementerian Keuangan. Kita pun telah memulakan engagement bersama Kementerian Keuangan untuk dipertimbangkan di dalam bajet tambahan tahun 2021. Yang Berhormat Tangga Batu juga membangkitkan isu mengenai kekurangan peruntukan beasiswa. Kementerian mengambil berat dan juga perkara yang sama dibangkitkan oleh YB Jelutong. Kementerian memang mengambil berat keperluan bantuan beasiswa kepada pelajar. Berhubung peruntukan beasiswa yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat, KPT telah diberikan peruntukan sebanyak 170 juta untuk tahun 2020. Peruntukan tersebut digunakan untuk membiayai 26,000 pelajar sedia ada dan tajaan baru meliputi pengajian di dalam dan juga di luar negara. Untuk tahun 2021 pula, Kementerian memberikan tumpuan penajaan lebih kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian di dalam negara. Pendekatan ini diambil berdasarkan beberapa rasional yang di peringkat kementerian fikirkan adalah begitu rasional. Yang pertama, situasi pandemik COVID-19 yang membataskan pergerakan keluar dan masuk ke sesebuah negara. Yang keduanya, kos pengajian dalam negara secara relatifnya Ahli Yang Berhormat adalah lebih rendah kalau kita bandingkan kos di luar negara. Secara tidak langsung, dianya akan dapat membantu menambahkan bilangan pelajar yang ditaja untuk kos yang sama. Dan yang ketiga, kita dapat membantu kelangsungan pengoperasian IPTS melalui tajaan kepada pelajar-pelajar yang akan diberikan beasiswa ini. Justru peruntukan sebanyak 162 juta pada tahun 2021 insya-Allah dijangka tidak akan menjejaskan matlamat untuk membangunkan modal insan negara, memandangkan jumlah sasaran penerima pada tahun tersebut diunjurkan sebanyak 33,000 pelajar, melebihi daripada jumlah penerima pada tahun 2020. Tangga Batu juga ada membangkitkan isu mengenai peruntukan pensyarah untuk hadir seminar. Sekiranya pensyarah diarahkan oleh universiti untuk menghadiri mana-mana seminar dalam dan luar negara, sekiranya border ini dibuka, pensyarah boleh membuat tuntutan perjalanan tertakluk pada kaedah dan peraturan sedia ada. Dan insya-Allah tidak akan menimbulkan apa-apa masalah mengenai perkara itu. Yang Berhormat Tangga Batu juga membangkitkan isu meningkatkan fasiliti politeknik dan college community. Kementerian sebenarnya, Ahli Yang Berhormat, dalam usaha menambah baik semua fasiliti, membaik pulih infrastruktur dan peralatan usang, dan politeknik dan college community adalah termasuk. Dan fasiliti College Community Tangga Batu termasuklah fasiliti College Community Tangga Batu. Dan peruntukan yang diperolehi adalah sebenarnya dalam hal meningkatkan fasiliti ini dapat insya-Allah menampung 11 projek baru dan 78 projek sambungan. Yang Berhormat daripada Setiu ada membangkitkan mengenai sasaran kadar kebolehpasaran graduan institusi pendidikan di bawah seliaan kementerian. Kenapa ianya menurun dan apakah punca sasaran itu menurun dan segalanya. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat,
Kementerian mensasarkan peratus kebolehpasaran graduan bagi tahun 2021 sebanyak 75%. Peratus kebolehpasaran ini ditetapkan dengan mengambil kira impak COVID-19 terhadap ekonomi negara dan jangkaan kadar pengangguran yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Dalam menandangi isu pengangguran di kalangan graduan, Kementerian giat melaksanakan beberapa inisiatif, antaranya kita di peringkat kementerian ada melaksanakan program Career Development ataupun KPT CAP yang berbentuk latihan kemahiran jangka pendek dan sederhana, dan sebanyak 100 juta telah diperuntukkan melalui penjana bagi menjayakan inisiatif ini. Dan terdapat 3 kluster utama untuk menjayakan program ini, iaitu job matching dan placement, keusahawanan, dan ketiganya adalah gig ekonomi. Sebagai langkah masa hadapan, KPT juga telah merangka kita meluaskan pelaksanaan inisiatif ini dengan membuat kolaborasi bersama negeri-negeri melalui program yang pertama Jobs at State dan juga Gradpreneur at State. Dan keseluruhan inisiatif penjana KPT CAP dijangka akan dapat memberi manfaat dan nilai tambah kepada sejumlah 20,000 graduan universiti awam, politeknik dan college community. Dan yang keduanya pula, kita juga akan menawarkan bantuan keuangan kepada graduan yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Antaranya kita ada bantuan seperti My Brain Science, beasiswa Menteri Pengajian Tinggi dan bantuan keuangan pelajar OKU. Dan ketiganya pula dalam menandangi isu pengangguran di kalangan graduan ini, insya-Allah kita akan melaksanakan program padanan, dan dianya telah pun kita mulakan dengan graduan dengan kerjasama Perkaso, dan graduan-graduan yang berdaftar di portal My Future Job akan dipadankan dengan kekosongan jawatan di syarikat-syarikat yang berdaftar melalui portal tersebut. Dan untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga 24 November, sejumlah 192,186 graduan telah mendaftar untuk dipadankan dengan kekosongan penjawatan di dalam portal, dan sejumlah 36,122 graduan juga telah mendapat penempatan. Yang keempatnya pula, kita di peringkat kementerian memang menggalakkan pelajar untuk terlibat dalam bidang keusahawanan, dan pelan tindakan keusahawanan IPT 2021-2025 sedang dimutamatkan dan insya-Allah akan dilancarkan dalam seminggu 2 lagi, dan sepanjang tahun 2019 hingga daripada 2016 hingga 2019, seramai 49,934 pelajar telah menjalankan perniagaan mereka sepanjang penggajian, dan daripada jumlah tersebut 7,148 orang graduan masih meneruskan kerjaya mereka. YB setiu juga mencadangkan supaya pemekasaan golongan OKU. Untuk makluman yang berhormat, laluan khas untuk OKU ni ada di KPT, di pengajian tinggi, dan sesi akademik baru-baru ini seramai 732 telah memohon untuk melalui laluan khas ini. Yang berhormat setiu juga ada membangkitkan isu ataupun mencadangkan supaya meluaskan capaian internet di IPTS. Untuk maklumat yang berhormat, dalam usaha kerajaan membantu pelajar universiti awam, kerajaan sama sekali tidak pernah mengabaikan kebajikan pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi swasta. Kita mempunyai kerjasama bersama dengan rakan strategik telekomunikasi dan juga pembengkal peranti, pakej pelan data dan juga peranti bukan saja diterima oleh pelajar universiti awam, malah telah diperluaskan ke pelajar di IPTS.
Package plan data istimewa yang disediakan oleh syarikat telekomunikasi seperti Celcom, Digi, Telekom melalui Unify, Maxis adalah berbeza bergantung kepada tawaran yang dipersetujui seperti kelajuan internet, harga plan data, kota data, sinarai putih, domain ataupun URL IPT dan yang lain-lainnya, dan potongan kadar istimewa bagi pakej peranti daripada Acer adalah untuk komputer riba dan komputer peribadi, manakala tawaran Samsung pula adalah melibatkan telefon bimbit, tablet, jam dan aksesori. Ini dan YB Setiu juga ada mencadangkan aktiviti penyelidikan yang ada menyentuh mengenai aktiviti penyelidikan. Untuk makluman yang berhormat Setiu, aktiviti penyelidikan dan PDP dalam makmal yang melibatkan kemudahan makmal peralatan khas secara bersemuka memang dibenarkan. Walau bagaimanapun syarat dan peraturan yang telah ditetapkan bagi melaksanakan aktiviti tersebut perlu untuk mematuhi SOP sepenuhnya. Bagi aktiviti penyeliaan, perbincangan dan juga persidangan dan juga seminar penyelidikan, IPT disarankan agar melaksanakan semua aktiviti penyeliaan dan perbincangan bersama ahli penyelidik menggunakan platform atas talian yang selamat dan terjamin dari segi kerahsiaan. Selain daripada itu, pembentangan secara dalam talian bagi mana-mana persidangan yang menyediakan kemudahan tersebut adalah dibenarkan. KPT membuat engagement dengan izin bersama dengan IPT, dan IPT juga telah disarankan untuk menangguhkan semua aktiviti penyelidikan yang melibatkan kerja lapangan di luar institusi sehingga kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan pemulihan ataupun sehingga PKP ditamatkan. Walau bagaimanapun, sekiranya aktiviti penyelidikan tersebut dianggap penting dan perlu keperluan kritikal, maka kebenaran bertulis oleh pengurusan tertinggi universiti selaras dengan kuasa otonomi universiti masing-masing. Bagi aktiviti penyelidikan yang tidak dibenarkan pula, penyelidik dan pelajar tidak dibenarkan menghadiri persidangan secara bersemuka ataupun menjalankan kutipan data yang seumpamanya di kawasan PKPD dan luar negara tertakluk pada keputusan kerajaan daripada semasa ke semasa. Penyelidik boleh menggunakan alternatif lain yang sesuai seperti mendapatkan kutipan data secara dalam talian ataupun membuat kolaborasi dengan penyelidik luar negara bagi mendapatkan data dan sampel daripada negara tersebut. IPT boleh membuat pengubahsuaian berkenaan tarikh penghantaran laporan penyelidikan disebabkan penangguhan aktiviti pengumpulan data. Mengenai bantuan kepada pelajar bagi membolehkan mereka mengikuti sesi PDP secara dalam talian. Perkara ini telah dibangkitkan, perkara yang dibangkitkan ini menjadi keutamaan di peringkat kementerian. Justru itu kementerian telah memperuntukkan sebanyak 41.2 juta bagi bantuan khususnya kepada pelajar B40. Antaranya beberapa sumbangan kita telah bagi seperti sumbangan pelan data dengan peruntukan sebanyak 24 juta kepada 320,396 pelajar universiti awam, dan yang mendapat SIM card pula adalah seramai 225,784 dan 94,612 pelajar menerima bantuan berbentuk tunai dan lain-lain. Lain-lain ni saya akan bagi secara bertulislah bagi menjimatkan waktu kita. Tetapi dalam jangka masa sederhana pula saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat Setiu, Kementerian akan meningkatkan kapasiti jalan lebar di IPTA dengan memperkasakan Malaysian Research and Education Network ataupun MyREN.
kepada antara 500 Mbps hingga 10 Gbps dengan peruntukan yang telah diluluskan sebanyak 50 juta. Yang berhormat Tangga Batu dan juga Yang Berhormat Jelutong ada membangkitkan mengenai dan memohon pihak kementerian memaklumkan justifikasi mengenai dana beasiswa yang telah berkurang, tapi saya tadi telah maklumkan di dalam jawapan terdahulu yang telah saya bangkitkan, yang telah saya katakan. Tetapi saya nak maklumkan juga bahawa pada tahun 2021 kementerian sememangnya memberikan tumpuan penajaan lebih kepada pelajar ini untuk belajar dalam negara, kerana pembatasan pergerakan, lepas tu kos dalam negara ni relatifnya lebih rendah, dan juga dapat membantu IPTS. Tapi saya rasa saya pun telah terangkan sedikit sebanyak mengenai perkara ini tadi. Yang berhormat daripada Jelutong, saya sikit saja, Yang Berhormat, saya telah terima pesanan daripada seorang penuntut di Universiti Awam untuk membangkitkan perkara ini. Pada masa yang sama, beliau menghantar satu berita kepada saya. Berita tentang, saya pun hairan lah, Ketua Pemuda UMNO Titi Wangsa, pemilik pertama motosikal paling mahal di dunia, 888,000. Beliau katakan, Yang Berhormat, penuntut universiti tak dapat bayar beli laptop. Ini kita lihat seorang pemuda UMNO yang telah penempah motosikal yang paling. So saya minta Yang Berhormat, apa kaitan ni Jelutong? Untuk beri perhatian, apa kaitan ni Jelutong? Beri perhatian kepada nasib. Apa kaitan ni Jelutong? Ada kaitan, ada kaitan. Ada kaitan. Ini adalah keluhan rintihan daripada penuntut-penuntut. Ini adalah keluhan rintihan penuntut-penuntut Universiti Awam kita. Pandai Jelutong masuk, pandai Jelutong. Teruskan Menteri. Kelantan yang gaji ni sama. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Tapi itu di luar daripada butiran Kementerian Pengajian Tinggi. Saya nak menyambung untuk menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong mengenai pengurangan peruntukan untuk PPUM dan juga HPKK. Untuk makluman Yang Berhormat, keutamaan utama dia adalah untuk menampung keperluan emolument, membayar 100% kepada PPUM dan sebahagian keperluan non-emolument juga saja seperti amalan tahun-tahun sebelum ini. Walaupun demikian, keperluan non-emolument bagi PPUM adalah sangat tinggi. Cuma kelulusan non-emolument adalah terbatas berdasarkan shilling yang diberikan oleh setiap HPU. Manakala bagi kekurangan peruntukan untuk HPKK, untuk makluman Yang Berhormat, HPKK telah pun diberikan kelulusan emolument yang penuh, iaitu 100% bagi tahun 2021, manakala non-emolument yang berjumlah 21 juta juga diberikan seperti amalan sebelum ini. Selain itu, berdasarkan unjuran perbelanjaan tahun 2020, terdapat penjimatan di dalam peruntukan geran mengurus 2020 HPKK disebabkan HPKK ni sebenarnya masih dalam pembinaan dan dijangka akan beroperasi sepenuhnya bulan Mac 2021. Jadinya sekali lagi kita committed dengan ingin memaklumkan bahawa sebarang ketidakcukupan peruntukan mengurus bagi tahun 2021 insya-Allah akan ditampung menggunakan penjimatan dalaman kementerian pada tahun 2021. Yang Berhormat Jelutong juga membangkitkan isu mengenai pelajar daripada Universiti Melaya. Untuk makluman Yang Berhormat dan Yang Berhormat juga maklum mengenai perkara ini. Perkara ini masih dalam siasatan polis, maka Kementerian dan Pengurusan Universiti Melaya tidak berhasrat untuk mencampuri urusan begini, tapi kita yakin perkara ini akan dapat diselesaikan mengikut undang-undang dan peruntukan akta sedia ada. Dan walau bagaimanapun, perkara yang menjadi asas dan takbir urus universiti adalah aspek keperluan, kebajikan dan hal ehwal pelajar tanpa mengira latar belakang pelajar berkenaan. InsyaAllah kita akan bantu mana yang patut. Dan untuk maklumat Yang Berhormat, Wong Yan Ki, iaitu
seorang graduan Universiti Melaya telah pun dituduh di mahkamah. Cuma saya nak minta Yang Berhormat kalau boleh berbincang dengan Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Peguam Negara untuk menarik balik pertuduhan. Kerana pertuduhan hanya adalah merakam apa yang berlaku. Rasionalnya adalah kalau kita memasang video cam pada kenderaan untuk merakamkan perkara-perkara yang berlaku yang boleh dibantu untuk guna penyiasatan, kemalangan dan sebagainya, beliau hanya merakam. So cuma permintaan saya kalau boleh meminta supaya pertuduhan itu ditarik balik. Berbincang dengan Kementerian Dalam Negeri dan Peguam Negara. InsyaAllah kita akan membuat engagement bersama dengan Universiti Melaya dan juga KDN, tetapi seperti yang saya maklumkan bahawa perkara ini adalah di bawah siasatan PDRM Yang Berhormat, jadinya kita tak boleh nak make any comment sampai perkara ini selesai. YB Kimanis dan YB Bachok ada membangkitkan isu mengenai Menteri, dalam hal tadi, sebenarnya polis telah melakukan kesalahan kerana setiap rakyat ada hak untuk bela diri kerana takut perbuatan jenayah yang akan dilakukan oleh pihak polis terhadap penuntut tersebut. Jadi harap siasatan juga akan dilakukan memastikan hak rakyat terjamin daripada dianiayai oleh mana-mana pihak polis. Harapan saya ialah berlakulah adil kepada dua-dua pihak. Kerana rakaman video itu sangat penting sebagai keterangan dan itu hak rakyat. Yang Berhormat Menteri, ignorance of the law is no excuse. Terima kasih di atas pandangan ahli-ahli Yang Berhormat. Saya terus membangkitkan kepada isu yang yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Kimanis dan juga daripada Bachok. Memang di dalam rancangan Malaysia ke-11 KPT telah diberi kelulusan untuk menubuhkan 6 pusat ataupun college community, iaitu ke-6-6-nya adalah Bachok, Kimanis, Keningau, Tuaran, Pagoh dan juga Dungun. Walau bagaimanapun, Kementerian Keuangan melalui surat rujukan S/K KEW /PK/MOF/D/00 JDL 10 SK6 dalam braket 14 bertarikh 29 Jun telah memutuskan bahawa semua perolehan tender terbuka, tender terhad atau perundingan terus bagi perolehan bekalan, perkhidmatan perunding dan kerja yang belum dikeluarkan SST adalah dibatalkan. 6 college community pada masa tersebut adalah di peringkat pra pelaksanaan dan SST belum dikeluarkan, termasuk dalam arahan pembatalan seperti yang dikeluarkan oleh pihak MOF. Menyedari kepentingan penubuhan ke-66 KK ini, KPT telah membuat permohonan kepada pihak Unit Perancang Ekonomi EPU di bawah JPM untuk mewujudkan semula butiran projek melalui surat kepada Ketua Pengarah EPU JPM rujukan KPT BP dalam braket S 200 1/4/1 dalam braket 4 bertarikh 16 Julai 2020 agar dapat dipertimbangkan semula kelulusan projek-projek ini. Menteri, Myren, boleh tak saya minta kepastian kalau dapat dilaksanakan pada tahun hadapan? Kimanis. Yang itu kita bergantung kepada kelulusan daripada EPU. Okey, saya minta tolong sangat-sangat. Sama Bachok. Sama Bachok. Minta tolong sangat-sangat. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya percaya Yang Berhormat Menteri EPU mendengar dengan jelas permohonan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Yang Berhormat Jerai membangkitkan isu mengenai Malaysian Research and Education Network ataupun MyREN yang merupakan rangkaian penyelidikan berkelajuan tinggi khusus untuk memperluaskan aktiviti penyelidikan dan pendidikan di peringkat nasional dan antarabangsa. Dan MyREN ni sebenarnya telah dilancarkan pada tahun 2005 bulan Mac, diletakkan di bawah KPT tapi pengurusan dia adalah bawah MDEC. Jadinya berikutan keperluan mendesak dan peningkatan mendadak keperluan melaksanakan PDP secara dalam talian,
KPT akan melaksanakan peningkatan kepada kapasiti MyRan, dan peningkatan ini melibatkan talian sedia ada di 20 universiti awam termasuk hub pendidikan tinggi Paguh, 5 hospital pengajar, 35 politek, 107 college community dan 59 college kampus cawangan universiti awam. KYB Kimanis ada bertanya mengenai syarat kemasukan ke college community. Syarat kemasukan ke college community adalah diploma, memiliki sijil SPM dan sekurang-kurangnya 3 kepujian dan lulus bahasa Malaysia dan sejarah, dan juga kalau masuk untuk peringkat sijil dia menduduk ke SPM dan boleh membaca, menulis dan mengira. Memandangkan masa tidak mengizinkan, saya nak menjawab kepada Yang Berhormat Simpang Renggam. Jadinya banyak juga Simpang Renggam punya ni. Berhormat Menteri nak minta berapa minit ni? Open dan Distance Learning ODL untuk IPTS. Ini sangat penting. Yang Berhormat Menteri, saya bagi berapa? 3 minit ni? Ya, okey. Terima kasih banyak Yang Berhormat Speaker. KPT mendukung hasrat kerajaan untuk melaksanakan pendidikan terbuka ke arah pendemokrasian pendidikan tinggi. Justru selain daripada pendidikan yang dikendalikan secara konvensional ataupun proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka, terdapat juga kaedah PDP yang dijalankan secara terbuka, contohnya melalui online. Dan program pengajian secara pembelajaran terbuka dan jarak jauh ataupun dengan izin Open and Distance Learning ini ataupun ODL ini memang diperuntukkan di bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 dan peraturan dan di bawahnya. Setakat ini terdapat 4 institusi swasta yang menjalani ODL secara sepenuhnya, iaitu Open University, Wawasan University, MEDIU, AEU, dan sejak pelbagai kaedah pelaksanaan ODL boleh dilaksanakan. Tapi saya nak maklumkan bahawa yang pentingnya mereka boleh melaksanakan semua di peringkat IPTS boleh laksanakan, dan KPT juga menyarankan mod hybrid untuk diteruskan di IPTS untuk tahun-tahun akan datang. Dan MQA, Malaysia Kelayakan Malaysia, Agensi Kelayakan Malaysia telah menyediakan COPA ODL ataupun Code of Practice for Program Accreditation Online and Distance Learning bagi memudahkan semua IPT yang menawarkan program secara atas talian mengikut kesesuaian aktiviti. Yang Berhormat Menteri, saya rasa soalan saya, bolehkah IPT selain ODL menerima pendaftaran pelajar antarabangsa boleh. Baharu? Jawapan dia boleh. Semua boleh. Semua IPTS? Boleh sebab saya maklumkan bahawa MQA juga telah memudahkan semua IPTA untuk menawarkan program secara atas talian. Dan IPTS. Pendaftaran pelajar baru asing? Ya, boleh. Terima kasih. Okey, terima kasih. Yang lain-lain Yang Berhormat, saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih di atas kerjasama dan sokongan ahli-ahli Yang Berhormat terhadap Kementerian Pengajian Tinggi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi. Yang Berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 11 bilion 584 juta untuk Kepala B64 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2021 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju Kepala B64 sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P64 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah Kepala P64 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. 1 dan 2.
fasal-fasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada